Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wabillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semoga para pegawai dan pedaya musliman yang berdoa sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada dalam bulan Ramadan yang penuh bahagia, penuh berkah. Dan izinkan saya untuk mengenang peristiwa yang malang berlaku dalam sejarah Islam, yaitu kejatuhan Kerajaan Utsmaniyah. Dalam tajuk yang Utsmaniyah dalam kenangan, daripada tahun 1299 hinggalah jatuhnya Kerajaan Utsmaniyah 1924. Lebih 600 tahun kerajaan Islam ini tegak di atas muka bumi, membawa sinar tamadun Islam yang indah, pemerintahan yang adil seksama manusia, kehidupan rakyat yang sejahtera, dan akhirnya kerajaan kita jatuh pada bulan Mac tahun 1924. Dan hari ini cukuplah genap 100 tahun kejatuhan kerajaan Islam yang terakhir. Sedar atau tidak, hari ini kita tidak ada lagi kerajaan khalifah Islam yang menaungi seluruh negara Islam. Yang kita adalah negara yang individu, negara umat Islam, bukan negara Islam sebagaimana yang pernah terbentuk ketika Kerajaan Utsmaniyah. Sebelum kita pergi jauh, marilah kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amrihim wa anfusihim azamatan indallah. Ulaika hum faizun wa ulaika hum fazun. Shadaqallahu azim. Dan mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka sesungguhnya setinggi-tinggi darjah di sisi Allah. Mereka mendapat setinggi-tinggi darjah di sisi Allah dan mereka lah golongan yang berjaya. Berjaya di sisi Islam ialah berjihad, beriman, berjihad dan dengan harta dan segala jiwa raga. Itulah sebesar-besar darjah di sisi Allah. Dan inilah menjadi inspirasi kepada satu kaum, satu bangsa yang asing yang tinggal di kawasan pedalaman Asia yang kita sebut sekarang Turkistan dan sekarang dikenali sebagai Xinjiang. Di situlah bermula satu kaum yang sangat dinamik. Turkmenistan ialah negara asal Kerajaan Utsmaniyah. Mereka tinggal di kawasan yang terpencil di sini di tengah-tengah benua Asia, dan mereka lah satu kaum yang sangat perkasa. Mereka telah beriman dan mereka telah menyediakan diri mereka sebagai jundullah, tentera Allah. Satu masa mereka telah bergerak ke sebelah timur barat disebabkan oleh kemarau, dan mereka telah berkhidmat dengan satu kerajaan di sebelah barat, yaitu Kerajaan Seljuk. Kerajaan Seljuk ialah kerajaan Islam ketika itu yang wujud bersama dengan Kerajaan Fatimiyah dan juga Kerajaan Byzantine di sebelah barat. Dan pemimpin mereka yang bernama Utsman Ertugrul ini telah datang dengan pasukan mereka dan berkhidmat di bawah Kerajaan Seljuk. Kerajaan Seljuk ialah kerajaan Islam yang bertapak di kawasan, di sini kita lihat warna kuning, itulah kawasan Seljuk yang merentang daripada Samarkand sampailah ke Asia Barat, dan itulah kawasan Seljuk yang pernah bertapak dipimpin oleh raja yang adil, saksama. Lalu kumpulan yang berdatang daripada timur ini berkhidmat dengan raja tersebut. Dan inilah barangkali pemimpin pertama Utsmaniyah, yaitu Utsman bin Ertugrul, dan dialah yang memulakan Kerajaan Utsmaniyah yang berpusat di Bursa. Bagaimanakah dia mendapat kuasa daripada Seljuk? Dan inilah kita lihat apabila amanah mendampingi seseorang pemimpin, dia telah berkhidmat dengan begitu adil di bawah Kerajaan Seljuk. Apabila Kerajaan Seljuk sultannya telah wafat, lalu Utsman yang menjadi penyokong kepada kerajaan ini diangkat sebagai khalifah baru, dan kerajaan ini telah berpindah ke Bursa, satu kawasan yang sekarang masih bernama Bursa. Dan kita lihat di sinilah falsafah yang dilakukan oleh Sultan Utsman ini cukup indah. Dia sentiasa mewasiatkan pada anaknya, nahnu bislam nahya, kami hidup dalam Islam. Walil Islam namut, kami mati dalam Islam. Kami hidup dalam Islam. Wal jihad yaumun nuru dinina kull afaq, dan kami berjihad supaya cahaya Allah meliputi seluruh ufuk
fatadras mardatillah jalla wa jalaluh, dan sentiasalah sebut tentang mintalah keredaan Allah, Allah yang Maha Perkasa. Inilah di antara kata-kata yang menunjukkan bahawa raja yang memerintah, raja yang memulakan kerajaan Osmaniyah ialah raja yang adil, beriman, bertakwa, dan hidup mereka ialah untuk Islam seluruhnya. Mereka telah wakafkan diri mereka untuk agama Allah. Dan kita lihat bagaimanakah perkembangan dalam masa 100 tahun, sehinggalah kita difilmkan. Osmaniyah difilmkan, tetapi sebahagian daripada kandungan filem tersebut ada sedikit skew dengan sejarah yang sebenarnya. Hati-hati, tetapi masih kita dapati terdapat di antara falsafah-falsafah yang benar yang dipaparkan dalam filem tersebut, filem yang difilmkan di Turki. Dalam filem tersebut disebutkan hatta law mitu ana, sehinggalah aku mati, fadahwah la tamut, dakwah tidak akan mati. Hadza dakwah ya dawatullah, ini adalah dakwah Allah SWT, dan dia akan terus berkembang sampai hari kiamat. Dan itu masih difilmkan kata-kata yang dipimpin oleh Osman sebagai Khalifah Osman, sebagai Khalifah pertama Kerajaan Osmaniyah. Kita dapat gambarkan kerajaan ini terdiri di atas dasar takwa, dan dia mewarisi daripada warisan sejak daripada zaman Rasulullah. Selepas baginda Rasulullah, maka umat Islam dipimpin oleh Khalifah Rasyidin, kemudian kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Fatimiyah, banyak lagi kerajaan lain yang datang, kerajaan Mamluk dan lain-lain. Akhirnya muncullah kerajaan Osmaniyah sebagai pengganti kerajaan yang terdahulu yang membimbing umat Islam, yang menaungi seluruh negara Islam. Akhirnya kerajaan ini jatuh pada tahun 1924. Maka berakhirlah sanad khalifah. Sejak daripada zaman Khalifah Rasyidin sampailah hari ini kita tidak ada khalifah sebarang khalifah. Dan inilah kita lihat hikayat yang difilmkan. Ini saya petik daripada filem yang menggambarkan perjuangan Osman Ertugrul. Dia mengatakan bahawa kita sentiasa menceritakan keagungan sejarah datuk moyang kita, tetapi untuk anak-anak yang untuk tidur. Tetapi sekarang hal tazunnu an hikayat ijadana taro di ataf laika tanamu, kamu hanya menceritakan sejarah keagungan moyang kita supaya anak tidur, tetapi hakikatnya anha taro ar-rijal lika yastaqazu, tetapi hikayat yang kita ceritakan tentang nenek moyang kita berjuang supaya lelaki bangkit, bukan untuk tidur. Itulah disebut oleh Osman Ertugrul kata-kata yang difilmkan. Sejarah yang sebenarnya kita boleh baca dalam sejarah yang menggambarkan sebahagian daripada apa yang dipaparkan dalam filem ini. Kita lihat mereka mula bergerak dan menjadikan Bursa sebagai ibu kota mereka selepas mereka terpisah daripada Kerajaan Seljuk, dan Bursa menjadi ibu negara pertama Kerajaan Osmaniyah. Di sinilah kita lihat perkembangan secara meluas berlaku daripada Bursa, meliputi dan akhirnya sampai ke Eropah, sampai ke Istanbul, Konstantinopel. Akhirnya dibuka Konstantinopel pada ketika zaman kerajaan, pada ketika Sultan Muhammad Fatih. Bursa ini asalnya di bawah kerajaan Byzantine, namanya Peroza, yang sekarang disebut Bursa, menjadi ibu kota Osmaniyah yang pertama. Kemudian berpindah ke Evdin di kawasan utara dan kawasan Eropah. Ini ialah ibu kota Osmaniyah yang kedua. Yang akhirnya Konstantinopel dibuka dalam kurun ke-15, maka Istanbul menjadi ibu kota Osmaniyah kemudiannya. Dan selepas jatuhnya ke Osmaniyah, ibu negara Turki berpindah ke Ankara. Itulah sejarah ringkas bagi kerajaan yang besar ini. Mari kita lihat mula-mula sekali ialah kerajaan Osmaniyah, dia bergantung kepada kerajaan Seljuk. Pada awal kerajaan Osmaniyah masih menggunakan mata wang yang digunakan oleh kerajaan Seljuk. Kerajaan Seljuk kerajaan yang terbukti dibina di atas dasar takwa, iman dan jihad. Dan inilah masih kita dapat lihat wang yang digunakan ketika zaman Seljuk, yang kemudiannya masih digunakan ketika awal kerajaan Osmaniyah sebelum mereka membentuk mata wang baru. Dan dalam hadis yang terkenal, Rasulullah bersabda, la taftahanna Konstantiniyah wal ni'ani amirha wal mi'jash zalika jash, agama qol. Benar-benar Konstantinopel akan dibuka
dan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin tersebut. Ini hadis yang sahih yang menjadi indikasi pada kita. Dan dalam sejarah Sultan Ahmad Fatih membuka Konstantinopel. Maksudnya, kalaulah benar hadis ini dirujuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, maka pegangan akidah Sultan Al-Fatih inilah yang diakui Rasulullah. Dan Sultan Al-Fatih ialah seorang yang mengamalkan sufisme, seorang yang mengikut mazhab Imam Hanafi dan juga akidah Maturidiyah. Jadi terkumpul di sisi Sultan Al-Fatih. Sekiranya hadis ini ditujukan kepada pembuka Konstantinopel dan dia merujuk pada Sultan Al-Fatih, maka 3 perkara yang kita ambil timbangan, iaitu diakui Rasulullah ialah Maturidiyah, sebab Sultan Al-Fatih pengikut akidah Ahli Sunnah Jemaah mazhab Maturidiyah. Yang keduanya dalam mazhab fiqh dia mengikut mazhab Hanafi, dan yang ketiga lah dia seorang pengamal sufi. Kalaulah benar hadis ini merujuk pada Sultan Al-Fatih, maka ketiga-tiga itu diakui Rasulullah. Dan ini menjadi terbantara pada kita, mereka yang sekarang ingin menafikan bahawa yang membuka Istanbul itu Sultan Al-Fatih. Sebab sekiranya Sultan Al-Fatih yang disebut dalam hadis ini, maka terbatallah pahaman yang menentang Ahli Sunnah Jemaah. Tuan-tuan semati, inilah sejarah Sultan Al-Fatih yang cuba diburukkan oleh ahli sejarah moden hari ini. Kita lihat sejarah-sejarah ditulis oleh Barat. Kita harus hati-hati sejarah yang sedang mempamerkan wajah yang herut untuk Sultan Al-Fatih. Kita lihat apakah yang pernah disebut oleh Sultan Al-Fatih untuk menggambarkan siapakah diri Al-Fatih. Ini adalah syair yang tulis oleh Sultan Al-Fatih. Dia kata seperti mana? Niyati imtisali li amrillah wajahadu fi sabilillah. Niat saya ialah untuk melaksanakan hukum Allah. Hidup saya ialah untuk melaksanakan hukum Allah. Wajahadu fi sabilillah, dan saya bertekad untuk berjihad jalan Allah. Wa hamasi bizil jihad li khidmat dinillah. Dan cita-cita saya ialah untuk bersungguh-sungguh dalam jihad khidmat pada agama saya, agama Allah. Wa azami an aqra al-kufr ajami'an bi junudi. Saya akan menguasai seluruh tentera kafir dengan tentera saya, jundullah, tentera Allah. Wa tafkiri mansaban al-fatih ala nasri wal fawz. Dan cita saya adalah untuk kemenangan dan kejayaan bil latfillah, dengan pertolongan Allah. Wa jihadi, dan jihad saya bin nafsi wal mal, dengan jiwa dan raga, harta dan jiwa saya khususnya untuk Allah Jalla Allah. Fama fi dunya ba'da imtisal li amrillah. Apatah ada lagi kebahagiaan selepas kita melaksanakan hukum Allah. Wa syaqi, dan kegembiraan saya al-ghazu dan kebahagiaan saya adalah berperang di jalan Allah. Mi'ata alaf min maratib wajhillah, dan saya berharap saya beribu kali terlibat dalam peperangan di jalan Allah. Wa raja'i bi nasrillah wa sumadaulah ala adillah, dan perasaan saya, harapan saya lah supaya Allah berikan kemenangan pada kita dan keagungan agama Allah, yang kerajaan Allah yang dihiaskan dengan syariat Allah. Dan itulah kata-kata Sultan Al-Fatih yang cuba diburukkan, diherupkan oleh Barat sekarang. Mereka benar-benar ingin menukarkan Istanbul menjadi Konstantinopel. Beberapa hari lepas kita lihat disebar dalam internet, mereka tukar nama Istanbul kepada Konstantinopel. Ini ialah musuh Allah. Ini ialah di antara sebaran musuh Allah. Mereka ingin kembali Istanbul ditukar menjadi Konstantinopel. Dan mereka tidak sebut lagi Istanbul. Dalam tulisan Barat hari ini, mereka tidak sebut lagi Istanbul. Maksud cita-cita mereka untuk merampas kembali Istanbul menjadi Konstantinopel. Dan hati-hati, dalam banyak kita lihat yang disebar dalam internet hari ini, mereka mengatakan kejatuhan Utsmaniyah ialah sebab Konstantinopel ketika itu, dan bagaimana Utsmaniyah yang berhutang dengan Barat, dan berbagai-bagai disebarkan fakta-fakta yang mengherutkan kerajaan Utsmaniyah. Ini dilakukan oleh musuh dan daripada dalam. Tuan-tuan semati, ini ialah bendera Sultan Ahmad Fatih yang ketika pembukaan Konstantinopel. Raya al-Fath allati dakhala biha Sultan Muhammad al-Fatih, dan tertulis di atas bendera ini ataupun di atas panji ini
panji peperangan Osmaniyah warna merah. Tertulis di atasnya inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina, dan sungguhnya kami akan berikan kemenangan yang pembukaan yang jelas. Dan ini masih disimpan dalam museum, dan inilah rayah ialah panji-panji yang dipegang oleh pemimpin utama dalam peperangan pembukaan Konstantinopel. Dan tuan-tuan, kita lihat pengganti kepada Sultan Al-Fatih. Kerajaan ini didirikan di atas jihad pada Allah, di atas takwa, dan kita boleh lihat setiap khalifah mereka. Uhibbu an amut ghazian fi sabilillah. Ini adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang datang kemudian selepas Sultan Muhammad Al-Fatih. Cita-cita saya adalah untuk saya mati di jalan Allah. Cita-cita saya adalah untuk saya mati dalam peperangan jihad Allah. Dan kita boleh banding dengan raja-raja yang datang dalam kerajaan lain. Apakah cita mereka untuk mati dalam jihad? Apakah tentera mereka turun untuk mati, untuk jihad sebagai Palestin sekarang? Apakah negara kita juga tentera kita turun untuk mati ataupun untuk hidup? Kita boleh bandingkan apa yang pernah berada dan apa yang ada sekarang. Tuan-tuan yang hormati, ini kata-kata yang dikeluarkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan sultan yang dikagumi, sultan yang terbesar di dunia ketika itu. Dia mengatakan, "Lau annaka wasta fil ardi misl namlah aw tirta fi as-sama' misl usfur lan talfata minni sazhuru ad-dunya min danasi wajudi rabbil." Kalau kamu menyelam dariku, kamu lari daripada musuh, daripada tentera Islam, kamu tidak akan lari. Kamu akan kami temui di laut dan di daratan, dan kami akan mengatasi kamu dengan pertolongan Allah. Ini kata-kata yang menggambarkan apakah cita-cita khalifah ini. Apakah tujuan hidup mereka? Cita mereka lah untuk melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi. Itulah yang dilakukan oleh hampir setiap khalifah Utsmaniyah. Tidak nafikan ada khalifah mereka yang zalim. Ada khalifah yang agak zalim, ada. Tetapi keseluruhannya setiap khalifah dibimbing oleh Majlis Syura. Khalifah tidak terlepas daripada Majlis Syura. Oleh sebab itu Majlis Syura yang berperanan dalam Utsmaniyah. Sekarang buku-buku ditulis untuk memburukkan Utsmaniyah. Mereka mengatakan khalifah-khalifah minum arak. Ketahuilah dalam mazhab Hanafi arak dibenarkan. Sebahagian arak dibenarkan dalam mazhab Hanafi. Dan mereka memburukkan khalifah Utsmaniyah minum arak. Benar. Sebab ada arak yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi, bukan dalam mazhab Syafi'i. Dan mereka penuh di istana mereka dengan wanita-wanita. Benar. Wanita-wanita yang menjadi pekerja istana, sama ada tukang masak ataupun pelayan pemasuk dan sebagainya. Benar. Tapi mereka mengatakan sultan, khalifah berpaya-paya dengan sultan. Setiap buku ditulis di barat menggambarkan para yang bohong. Mereka ingin memburukkan Utsmaniyah sebab mereka ingin mengambil Istanbul menjadi Konstantinopel. Mereka benar-benar sekarang ingin mengambil dan menukar Istanbul menjadi Konstantinopel. Mereka tak sebut lagi Istanbul. Dalam internet yang disebarkan di negara kita, semuanya menulis Konstantinopel. Mereka ingin mengembalikan semula Turki kepada Byzantium. Itulah cita-cita mereka. Dan apakah mereka percaya? Apabila Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sebelum Sultan Al-Qanuni, Sultan Murad menguasai sampai ke Balkan, sampai ke Bosnia, Herzegovina, Hungary, Romania, itulah negara Islam. Romania negara Islam, Hungary adalah negara Islam, dan negara Balkan adalah negara Islam. Selepas kemakatan Sultan sebelum Sultan Sulaiman, mereka cuba berpecah daripada kerajaan Islam. Dan apabila Sultan Sulaiman menghantar utusannya untuk memungut jizyah, maka utusan ini dibunuh. Sultan mengatakan, Ayatul Safir Islam wa ana hayyun. Kamu membunuh utusan raja yang ketika itu saya masih hidup. Kamu tahu akibatnya. Tuan-tuan, mari kita lihat apa akibatnya. Satu sejarah peperangan yang terbesar dalam sejarah dunia berlaku apabila Sultan Al-Qanuni mengisahkan perang ke atas Bosnia Herzegovina, mengisahkan perang ke atas Serbia. Sebab Serbia cuba melari daripada kerajaan Islam. Apakah yang berlaku? Ini kerajaan yang paling besar peperangan yang dicatatkan dalam manusia. Tuan-tuan, ini ialah peperangan. Peperangan ini
dibawa oleh Sultan Sulaiman sebanyak 100,000 tentera, 350 meriam dan 800 kapal. Mereka berlayar di Laut Kaspia dan sampai ke kawasan yang terlibat. Ditunggu oleh 200,000 knights, 35,000 tentera yang semua dengan pakaian lengkap, dan tentera Islam berjalan sejauh 1,000 km untuk sampai ke destinasi kawasan Serbia. Serbia ialah negara Islam satu masa dulu. Apabila mereka ingin mengundur tarik diri daripada Islam, maka tentera dihantar dalam peperangan yang sangat terkenal. Dan dalam perjalanan ini hanya ambil masa 1 jam 50 minit, tentera Islam mengalahkan tentera yang jauh lebih besar daripada mereka di tempat asing. Ini sejarah yang teragung dalam Islam. Dalam masa 1 jam setengah, tentera Eropah yang penuh dengan kekuatan mereka telah kalah dalam masa 1 jam setengah, dan ini antara peperangan yang paling hebat dilancarkan oleh Kerajaan Osmaniyah. Dan ketika itu Hungary, Romania juga menjadi negara Islam. Kita pergi ke Hungary sekarang, hampir tidak ada tanah Islam. Mereka runtuhkan tanah Islam. Kita pergi ke Serbia, masih ada tanah Islam. Kita pergi ke Bosnia, masih ada tanah Islam. Tetapi kita pergi ke Romania, hampir tidak ada. Kita pergi Hungary, kita pergi kawasan-kawasan Slovenia. Slovenia hampir tidak ada tanah Islam. Sedangkan Slovenia berada di bawah Islam begitu lama. Slovakia berada di bawah Islam ketika zaman Osmaniyah begitu agung, dan kerajaan terbesar dunia ialah kerajaan Osmaniyah ketika itu. Tentera terbesar dunia ialah tentera Osmaniyah. Teknologi yang terbaik dunia itu ialah Osmaniyah. Tetapi saya hanyalah kenangan. Kita lihat 600 tahun Osmaniyah menguasai, dan dalam satu peperangan saja yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman dicatatkan oleh sejarah peperangan hari ini. Saya tanya tentera kita, kenapa kita tidak pelajari peperangan ini? Kenapa negara Malaysia tidak mempelajari strategi peperangan yang dilancarkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanun? Dan pegawai tinggi saya beritahu, pegawai tentera kita beritahu, kami selalu menggunakan strategi peperangan Galpol gitulah sebutannya, yaitu yang dilancarkan oleh Henry Churchill ke atas Turki, dan Churchill kalah. Kenapa kita mengambil model tentera yang kalah? Dan itulah persoalan tentera kita. Mereka kalah bagus. Mereka mengambil model peperangan yang British kalah. Dan itulah yang diajar dalam, saya dipahamkan demikian oleh pegawai tinggi tentera kita. Saya tanya kenapa tidak kita mengambil peperangan Mohawk ini sebagai simbol kekuatan Islam dalam menentang Eropah. Tidak ada jawaban. Osmaniyah telah muncul sebuah kerajaan terbesar dunia, meliputi 3 buah negara, 3 buah benua, Eropah, Asia dan Afrika. Kerajaan Islam yang telah melampaui sempadan asalnya, dan di bawah naungannya seluruh dunia telah berada di bawah naungan Osmaniyah, bagi sebelah timur sampai ke negara kita, sampai ke Rusia, sampai ke Maroko. Itulah liputan Osmaniyah, kuasa Osmaniyah. Tetapi sayang tuan-tuan, sejarah ini telah berakhir. Kita lihat bagaimana kebesarnya kerajaan ini. Mekah juga dikuasai oleh Osmaniyah, Baghdad dikuasai oleh Osmaniyah, Mesir juga Osmaniyah, dan sebahagian Eropah termasuk Vienna, Budapest. Dan itulah kawasan yang diliputi oleh Osmaniyah satu masa dulu, satu kerajaan yang terbesar di dunia. Ini adalah satu riwayat apabila Sultan Sulaiman Al-Qanun telah mangkat, dan saya tidak pasti apakah ini sumber daripada mana. Dia menguasai sebuah kerajaan yang besar, dan ketika matinya biarkan tangan saya terbuka untuk tunjukkan bahawa walaupun saya kuasai kerajaan terbesar dunia, tetapi bila saya telah wafat, yang saya bawa ialah amalan, tidak ada harta sedikit pun. Itu disebut dalam riwayat ini. Apakah benar atau tidak, wallahu a'lam. Mari kita lihat bagaimanakah Eropah dapat dengan cepat Osmaniyah masuk. Kenapakah Eropah menerima Islam dengan begitu cepat sekali? Bosnia, Herzegovina, Romania, Hungary menerima Islam begitu cepat ketika Osmaniyah. Sebab mereka lebih cintakan Islam daripada raja mereka sendiri. Dan tercatat dalam kata-kata mereka, better the Turkish turban than the papal tiara. Kami lebih suka melihat serban
para khalifah berbanding dengan tiara daripada pemimpin Kristian kami sendiri. Kami orang Kristian, kata orang Eropah, tapi kami ditindas oleh raja kami. Dan Islam menyelamatkan kami. Islam datang menyelamatkan kami, dan kami sangat bahagia dengan Islam. Dan apabila Islam masuk ke Eropah, rakyat mereka menyokong tentera Islam menentang tentera mereka sendiri. Sebab tentera Kristian Byzantine ketika itu, mereka mengambil cukai yang tinggi, menzalimi rakyat mereka sendiri, dan Islam menyelamatkan mereka di Bosnia Herzegovina, di Hungary, di Romania, dan rakyat Eropah memeluk Islam beramai-ramai ketika itu. Ini tercatat di dalam sejarah agung Bosnia umpamanya. Ini ialah surat jaminan Sultan Muhammad Al-Fatih kepada rakyat Balkan. Tuan-tuan boleh baca satu persatu di sini, bahawa tidak seorang pun tentera Islam boleh menginaya ataupun menzalimi rakyat tempatan orang Kristian. Setiap rumah ibadat orang tempatan, maksudnya orang Kristian, tidak boleh dirosak, dan kebebasan diberikan sepenuhnya. Dan sekiranya ada tentera Islam yang menzalimi rakyat tempatan, maka ini menzalimi, dan ini bermakna menzalimi kerajaan Islam itu sendiri. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan boleh baca satu persatu terjemahannya, dan ini adalah surat yang masih tersimpan di Museum Bosnia. Di Museum Bosnia, tuan-tuan pergi Balkan, surat jaminan keadilan Islam ke atas penduduk Kristian masih tercatat sampai sekarang. 600 tahun Islam memerintah di Bosnia dengan begitu adil, sehingga bila kita kalah, umat Islam disembelih hampir keseluruhannya. Umat Islam di Bosnia, apabila kita kalah, Osmania kalah, kita disembelih. Semasa kita memerintah, seluruh rakyat hidup dengan aman dan tenang. Mari kita ambil iktibar. Ini satu peristiwa. Ini adalah Perdana Menteri Moldova. Dia melawat Istanbul yang disebutnya Constantinople, dan dia berjumpa dengan Presiden Erdogan. Dia mengatakan, boleh tak saya melawat ke Museum Topkapi? Tujuan saya adalah untuk saya lihat pedang Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa, kata Erdogan? Kenapa kamu beria untuk tengok pedang Sultan Sulaiman? Sebab dia kata, itulah pemimpin kami terbaik. Pemimpin kami terbaik ialah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ketika kerajaan Al-Qanuni, maka kami diberikan keadilan yang sangat-sangat indah, yang tak pernah kami sampai sekarang. Dia Perdana Menteri. Dan apabila ditunjukkan pedang, tuan-tuan yang pernah pergi ke Topkapi, pedang Qanuni dipamerkan, dia keluarkan daripada bekas dan dia cium pedang tersebut. Inilah raja yang paling baik dalam sejarah Moldova, diakui oleh orang moden. Inilah sebabnya Islam berkembang Eropah dengan sangat cepat. Sebab orang Eropah menerima Islam, sebab Islam membawa keadilan yang hakiki. Inilah yang berlaku zaman moden juga masih kita dapat saksikan. Bagaimanakah Perdana Menteri Moldova masih mengakui sepanjang sejarah Moldova ialah negara Islam satu masa dulu, yang kemudian telah terpisah daripada Islam, daripada Osmania, yang sekarang menjadi negara komunis. Moskow ialah negara Islam. Ada riwayat mengatakan asal Moskow ialah Miskot, asal Siberia ialah Siberia. Itu ada riwayat demikian, menunjukkan bahawa Islam telah sampai ke Siberia. Islam sampai Moskow. Moskow ialah pusat pemerintahan Islam ketika zaman pemerintahan orang-orang Mongol. Itulah sejarah yang telah berlalu, tuan-tuan. Kenapakah Islam diterima di Eropah? Ini salah satu sebab. Dicatatkan dalam kisah sejarah Islam di Eropah, apabila tentera Islam dengan tentera kafir, tentera Kristian bertembung, kebanyakan kita bertembung dengan Katolik. Jarang kita bertembung dengan Ortodok. Kita sentiasa bertembung dengan Katolik. Apabila tentera Katolik telah tercedera, mereka tidak akan kembali ke kamp mereka. Sebab kalau mereka kembali ke kamp mereka, mereka akan dibunuh. Sebab tentera mereka akan bunuh tentera yang cedera. Sebab ini menyusahkan tentera lain. Tentera yang cedera akan pergi ke kamp Islam. Ini sangat terkenal di Eropah. Bila tentera mereka cedera, mereka pergi ke Islam dan mereka akan dirawat dan akan dibebaskan kemudian. Ramai yang memeluk Islam sebab ini. Tentera yang cedera tak akan lari ke kamp mereka sebab mereka akan dibunuh. Ini catatan sejarah. Mereka akan lari ke kamp Islam, dan itulah yang berlaku. Tuan-tuan, kita lihat zaman Osmania.
yang diburukkan oleh penulis-penulis orientalis sekarang, disambung oleh penulis Islam sendiri. Kita lihat bagaimanakah kehidupan Osmaniyah. Anak-anak seusia 4 tahun, 3 tahun mereka telah diajar Quran. Setiap masjid, setiap madrasah, seorang tua akan mengajar beberapa orang kanak-kanak sehingga mereka habis. Mereka habis kitab usia 10 tahun. Dalam Osmaniyah, kebanyakan pelajar-pelajar mereka habis ketika usia sebelum 12 tahun. Inilah yang digambarkan, tidak dikisahkan dalam tulisan moden hari ini. Inilah suasana di masjid. Masjid Osmaniyah dipenuhi oleh dipanggil sudut-sudut ataupun tempat-tempat zawiyah, menunjukkan ada guru yang mengajar ke-10 murid. Di tempat lain ada guru dengan murid lain. Dan ini suasana yang hidup dalam kerajaan Osmaniyah sepanjang 600 tahun. Dan kebanyakan murid-murid ini diajar ilmu-ilmu asas, ilmu tauhid, ilmu syariah dan juga Al-Quran. Dan apabila mereka telah hafal Al-Quran, ini dia tuan-tuan, falsafah Osmaniyah, masjid mesti dipenuhi oleh kanak-kanak. Biar kanak-kanak masuk celah-celah barisan, duduk di celah-celah barisan ketika umat Islam bersolat. Sebab tanpa kanak-kanak ketika dalam masjid, ini menggambarkan nasib Islam akan datang. Ketika zaman Osmaniyah, kanak-kanak dibiarkan berlari dalam masjid, dan Osmaniyah telah berakhir. Masjid Hagia Sophia dibuka beberapa 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Dan mereka cuba masuk kanak-kanak kembali dalam Hagia Sophia untuk mengembalikan suasana ketika Osmaniyah yang lampau. Kalau kanak-kanak tidak dalam masjid, ketahuilah Islam akan malak, kata mereka. Jangan di Malaysia. Di Malaysia kanak-kanak pantang untuk masuk ke masjid, diminta supaya jauh daripada orang dewasa solat. Di Osmaniyah, kanak-kanak dibiarkan untuk berjalan di celah-celah. So, ini menggambarkan Islam akan datang. Tanpa ada kanak-kanak di masjid, Islam akan malak akan datang. Ini ialah falsafah Osmaniyah. Dan sebaik saja Hagia Sophia dibuka, mereka bawa kanak-kanak ramai kembali. Dan mereka mengatakan, "Idza lam tusma' aswat at-tafal fi sufuf al-khalfiyah fil masjid alina an naqluhu ala ajal al-qadibah." Kalau kita tak dengar riuh rendahnya kanak-kanak di barisan belakang, maka kita dapat gambarkan masa depan yang malak untuk Islam. Kanak-kanak yang ramai di masjid menggambarkan Islam akan gemilang, akan datang. Dan setiap kanak-kanak yang hafal Al-Quran, ini gambar lukisan. Selalunya 10 tahun usia mereka sudah hafal. Menjadi budaya dalam Osmaniyah. 10 tahun mereka sudah menjadi hafiz. Di Malaysia kita sudah mula ingin kembali. Selepas cukup lama kita jauh dari Al-Quran. Lepas kita hanya mahir menulis tulisan Umi tanpa sanjawi, kita jauh dari Al-Quran. Dan sekarang kita ingin kembali. Tetapi dalam sejarah Osmaniyah, anak-anak yang hafal akan diarak ke istana. Mereka akan jadikan satu peristiwa untuk membawa kanak-kanak yang hafal Al-Quran lengkap 30 juzuk, dibawa di atas kenderaan dan dibawa ke istana. Istana akan berikan anugerah. Maksudnya ialah khalifah memberikan anugerah kepada kanak-kanak yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ini adalah budaya Osmaniyah yang telah hilang hari ini. Apabila Kamal Atatürk mengambil alih, suasana yang pernah berlaku ini telah hilang sama sekali daripada masyarakat Turki. Tuan-tuan, di Istanbul sebelum kejatuhan Osmaniyah, 30 bahasa digunakan dalam kerajaan Osmaniyah. Dan bahasa resmi adalah bahasa Turki. Bahasa Arab ialah bahasa ilmu. Dan berbagai bangsa diikat dengan akidah yang sama. Daripada alam Melayu sampailah ke Maroko, kita berada di bawah seorang khalifah, iaitu Sultan Abdul Hamid yang terakhir. Kita pernah, dan oleh sebab itu simbol masjid kita menggunakan bola bintang. Bola bintang itulah simbol Osmaniyah, bukan simbol Islam. Simbol Islam bukan bola bintang, tetapi kita masih menggunakan Osmaniyah sebagai simbol, menunjukkan bahawa sejarah kita dengan Osmaniyah masih terpahat sehingga hari ini, walaupun Osmaniyah telah jatuh 100 tahun lepas. Tuan-tuan, apa yang digambarkan oleh penulis orientalis, Osmaniyah ialah orang asing, bukan orang Arab. Mereka menjajah Syria, mereka menjajah
Mesir, mereka menjajah Mekah, mereka menjajah Madinah, mereka menjajah Alam Melayu, mereka menjajah Pak Aceh, mereka menjajah seluruh dunia. Ini ialah dakwah yang ditulis sampai sekarang. Tetapi hakikat khalifah ialah dia menaungi seluruh umat Islam. Dan dalam konteks ini kita lihat umat Islam telah membuka college, sekolah, universiti, sama ada di Halab ataupun di Homs sekarang, di Suria, di Baghdad, di Basrah, di Mosul, Hijaz, di seluruh wilayah Islam, universiti telah terbuka. Dan universiti pertama di dunia ialah universiti yang dibina oleh Islam, iaitu universiti di Qairouan, di Morocco. Tetapi dalam status universiti terbaik dunia, tak pernah ada universiti yang pertama dunia. Dan universiti Oxford dibuka oleh umat Islam, dibuka oleh sistem umat Islam yang dibuka oleh Dimoli. Dimoli ialah murid kepada Ibn Rushd. Murid-murid pada Ibn Rushd mengajar Dimoli. Dimoli membuka Universiti Oxford di atas dasar sistem Islam. Oleh sebab itu kurikulum di Oxford ialah menggunakan sistem Islam. Teks-teks yang dipelajari di Oxford masih dalam bahasa Arab. Dan tuan-tuan yang pernah melawat Oxford masuk pustaka Bodleian, dan teks-teks yang awal yang dibuka pada tahun kurang 13 menggunakan teks Arab. Mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Oxford, kemudian ditukar menjadi Latin. Dan mereka tidak guna bahasa Inggeris. Di Oxford mereka menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Inggeris. Dan dalam fakulti undang-undang sampai sekarang masih menggunakan Latin, bukan Inggeris. Inggeris dipaksa negara jajahan, Malaysia, India dan Singapura. Tuan-tuan yang mati, anak-anak diajar berbagai ilmu, bukan sahaja ilmu yang berkaitan dengan at-turas, tetapi ilmu tentang teknologi dan sebagainya. Sejak daripada awal Kerajaan Osmaniyah, geluk setiap rumah disediakan geluk pelajaran. Dan dalam Kerajaan Osmaniyah, ulama telah sepakat ijma' bumi adalah bulat. Sekarang masih ada data kembali. Dalam Osmaniyah, geluk dihasilkan oleh Kerajaan Islam. Itu sebab kita membuatkan garis bujur dan garis latitude dan attitude untuk menentukan di manakah koordinat kita untuk melihat arah Kaabah. Ini bukan barat yang buat, kita yang mulakan geluk. Geluk, peta di atas geluk kita yang mulakan. Namanya ilmu kartografi. Dimulakan oleh Islam dan termasuk di Istanbul ataupun di Osmaniyah. Bagaimanakah umat Islam sepakat dunia bulat? Al-Quran. Al-Quran umpamanya dalam ayat surah, yang satu surah dalam surah Yukawirul lail an-nahar wa yukawirul nahar an-lail. Ini jelas menggambarkan kejadian bumi siang malam disebabkan pusingan bumi. Dan inilah yang disepakati oleh seluruh ulama kita. Tetapi sayang hari ini kita lihat ada Flat Earth Society. Ini dicetuskan oleh Kristian. Yang percaya dunia rata ialah Kristian. Dan oleh kerana Kristian ditinggal di Eropah, mereka bawa masuk dalam Islam supaya orang tinggal Islam. Sedangkan dalam Islam sejak daripada zaman kurun-kurun kita telah sepakat dunia bulat berdasarkan Al-Quran. Tetapi sayang hari ini mereka, sebab apa yang dikatakan Flat Earth Society ditubuhkan oleh Yahudi, disokong oleh Islam. Yang paling banyak sokong Flat Earth Society ialah Indonesia. Saya dijemput oleh satu seminar di Universiti Muhammadiyah beberapa tahun lepas. Saya berdebat dengan profesor mereka. Kebanyakan mereka adalah Flat Earth Society. Dan ini menggambarkan bahawa dakwah yang dibawa oleh Kristian telah masuk dalam masyarakat Islam. Sedangkan umat Islam di Osmaniyah telah sepakat geluk ialah ciptaan umat Islam. Dan Al-Birni meletakkan garis bujur, garis lentang, dan kita letakkan di situ ialah koordinat untuk melihat arah Kaabah. Barat berbohong dalam konteks kartografi, tuan-tuan. Inilah tentera Osmaniyah. Tentera yang turun untuk mati. Barangkali sukar untuk kita cari negara yang tenteranya turun untuk mati. Seluruh Eropah tentera mereka turun untuk hidup. Yang sekarang tentera turun untuk mati ialah tentera Hamas di Gaza. Sebab mereka isytiharkan bahawa pelamat mereka adalah an-nas aw syahadah. Kami turun untuk menang ataupun kami syahid. Dan tentera Osmaniyah turun untuk mati, untuk syahid atau menang. Tuan-tuan, ini ialah nasyid.
kita dengar nasyid Osmaniyah untuk menggambarkan siapakah mereka. Nasyid mereka sangat difilmkan dengan suasana gendang yang cukup hebat, tetapi kata-kata mereka, ya kharajash, ya kharaskar, anta syuja bil bahril pazbar bil jadid dar wa bil jadid khanjar sir nahwal adai. Ya kharaskar law kana kullu shay bil bahri yunsar fahnu nunadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walakin ajasuna dauman muzaffar. Ini ialah nasyid ketika mereka berperang, menunjukkan mereka semata-mata untuk Allah. Berbeza dengan apa ditulis oleh ramai penulis sekarang. Mereka memburukkan Osmaniyah. Osmaniyah harus dijatuhkan, dan dijatuhkan oleh kerajaan Saudi. Dan penulisan yang dilakukan oleh mereka memburukkan Osmaniyah sekali lagi hari ini. Tuan-tuan baca buku dalam bahasa Arab yang dicetak di Mekah, kebanyakan memburukkan Osmaniyah. Mari kita lihat kembali sejarah Osmaniyah yang agung selama 600 tahun, yang mereka harus mengatakan Osmaniyah lah negara yang zalim untuk menjasipakan, maka menjatuhkan kerajaan Islam. Kalaulah kerajaan Osmaniyah kerajaan yang adil, kerajaan Islam yang benar, yang menjatuhlah buah kerajaan yang durhaka. Dan siapakah yang menjatuhkan? Tuan-tuan lihat, siapakah yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah? Mari kita lihat sekali lagi. Tentera Osmaniyah yang turun untuk jihad. Ada tak dalam dunia hari ini yang turun untuk jihad selain pada Palestin? Kita tidak dengar lagi mereka turun untuk jihad secara apa yang digambarkan dalam wajahidu fisabilillah. Dan tuan-tuan, ini ialah bendera dalam peperangan. Bendera dalam peperangan yang digunakan Osmaniyah. Tadi yang saya tunjukkan tadi ialah bendera digunakan dalam pembukaan Konstantinopel. Inilah bendera yang digunakan setiap peperangan. Dan kita lihat sejarah Osmaniyah. Osmaniyah menjadikan Bulgaria negara Islam selama 545 tahun. Serbia memerintah Islam, memerintah selama 400 tahun. Di Greece 400 tahun. Di Bosnia Herzegovina 539 tahun. Di Kroasia 539 tahun. Di Macedonia 490 tahun. Di Slovenia 250 tahun. Di Romania 490 tahun. Di Slovakia sebanyak 20 tahun. Di Hungary 160 tahun. Di Moldova 490 tahun. Di Ukraine 308 tahun. Ukraine adalah negara Islam yang sangat bertakhta. Di situlah pejuang-pejuang Islam kita berkumpul. Di Ukraine yang sekarang telah menjadi negara komunis. Inilah sejarah yang malam. Dan Rusia juga sebagai negara Islam satu masa dulu. Rusia, Moskow ialah pusat pemerintahan Islam, sehingga kita dijatuhkan, dikalahkan dalam kurun yang ke-16. Maka berakhirlah Moskow sebagai pusat pemerintahan Islam selama-lamanya sampai hari ini. Tuan-tuan semati, ini negara Islam, negara Osmaniyah. Dan lihat Malaysia sekarang, tanah Melayu ialah Osmaniyah. Dan sejarah kita tak pernah sebut kita Osmaniyah. Ketika Melaka menentang Portugis di Melaka, kita menggunakan teknologi Osmaniyah dan kita menggunakan bendera Osmaniyah. Kita menggunakan bendera Osmaniyah sampai tahun 1932. Ketika British datang, mereka tukar Osmaniyah menjadi bendera salib, Union Jack. Tentera kita pegang salib, menentang Osmaniyah. Kita tak sangka, kita tak tahu bahawa khalifah kita yang kita tentang. Dan askar Melayu yang ditubuhkan di Singapura pegang bendera salib British, Union Jack, bersedia untuk menentang Osmaniyah, kerajaan Islam. Kita tidak sedar siapakah musuh kita, sebab British mengatakan Osmaniyah adalah musuh kita, yang kita harus hapuskan Osmaniyah. Dan rupa-rupanya Osmaniyah adalah khalifah kita. Dan kekeliruan berlaku sangat hebat sampai hari ini dalam sejarah kita. Tuan-tuan semati, Rusia membayar opti kepada Osmaniyah. Rusia negara yang sangat takut kepada Osmaniyah. Ketika kerajaan Osmaniyah, Rusia menghantar opti, menghantar yuran untuk menunjukkan Rusia adalah negara yang tunduk kepada Osmaniyah. Dan Amerika juga negara yang tunduk pada Osmaniyah. Tuan-tuan semati, kita lihat bagaimanakah pelarian yang dimudahkan umat Islam. Umat Islam telah tinggal di Amerika begitu lama. Tiba-tiba mereka berbohong mengatakan Columbus yang jumpa Amerika.
kata Columbus, ketika saya sampai ke Patah Amerika, saya sampai di Cuba, di situ sudah ada orang berjanggut yang sembah bumi 5 kali sehari. Di situ banyak masjid. Amerika ialah bumi Islam sebelum Columbus datang. Bila Columbus datang bersama dengan tentera, kemudiannya umat Islam dibunuh. Apache itu Muslim. Apache ialah mereka, Cherokee ialah mereka yang beragama Islam. Yang kemudian mereka mengatakan Amerika ditemui oleh Columbus bohong, dan pembohongan besar Eropah mengatakan sedangkan Osmania telah lukis peta Amerika dengan jelas sebelum Vasco ataupun sebelum Columbus sampai ke sana. Amerika bayar opti kepada Osmania, menunjukkan bahawa Amerika adalah negara yang tunduk pada Osmania. Dan Presiden George Washington menghantar opti setiap tahun kepada Osmania, menunjukkan Amerika tunduk kepada Osmania. Osmania adalah negara yang terbesar dunia hari itu. Sejarah ini tak tulis. Ini surat yang menggambarkan bahawa Amerika sentiasa tunduk pada Osmania dan belajar teknologi kita. Belajar teknologi kita, dan Amerika belajar roket daripada kita. Kita lihat siapakah yang mencipta roket hari ini. Semuanya berlaku kebanyakan di Osmania. Dan England tunduk kepada Osmania. Raja England ialah raja, di sini ialah Raja Henry, yang tunduk kepada Khalifah Osmania. Eropah tunduk pada Osmania. Osmania negara terbesar dunia selama 500 tahun, 600 tahun. Sejarah tidak tulis. Bila British datang sini, padam seluruh keagungan Osmania. Dan ini peta umat Islam. Amerika jelas telah lukis. Dan Columbus bukan nak pergi Amerika, dia nak pergi ke India. Tersesat ke Amerika. Dan peta dilukis oleh umat Islam jelas. Kita lukis peta dan segelup. Dan pembohongan dalam sejarah sangat besar. Dan kita masih ditipu sampai hari ini. Tuan-tuan semati, kita lihat kekuatan umat Islam yang berpusat di Istanbul akhirnya, dan menguasai kawasan-kawasan yang di Lautan Mediterranean. Di antara kekuatan umat Islam ialah tentera bukan Islam. Tentera Bosnia ia bukan Islam, Serbia bukan Islam, ditawan Islam, diasuh, kemudian mulut Islam. Mereka ialah tentera bukan Islam yang kemudian masuk Islam, ma'alah. Dan mereka menjadi pejuang Islam yang hebat. Mereka disebut sebagai tentera Inkisyariah. Tentera Inkisyariah ini sangat kuat, tuan-tuan. Asalnya mereka bukan Islam. Mereka dilatih dalam Osmania dan mereka berubah menjadi tentera yang sangat patuh pada Islam. Pembukaan yang kebanyakan berlaku di kawasan Eropah dilakukan oleh tentera Inkisyariah ataupun disebut Janissaries. Tuan-tuan, Meriam kita yang ciptakan. Meriam ini ialah kita Al-Quran nama dalam kanon, dalam bahasa Inggeris kanon, sekarang masih kanon lagi, masuk guna bahasa Arab lagi. Kita yang ciptakan Meriam. Dan Osmania menguasai dunia dengan Meriam yang hebat ini. Peluru diciptakan umat Islam di Spanyol Andalusia, tetapi sayang Barat mengatakan diciptakan di Cina. Pembohongan yang sangat jelas. Peluru berdil ialah ciptaan umat Islam yang dibawa ke China oleh tentera Islam. Dan Barat apabila tidak boleh mematahkan ataupun memutuskan, mengabulkan sejarah, mereka kata China. Termasuklah kompas, itulah ciptaan umat Islam. Ibn Batlan yang beritakan ke kompas, dan British tulis China yang ciptakan kompas. Pembohongan yang sangat jelas dalam sejarah Osmania, tuan-tuan. Ini ialah senjata yang digunakan Osmania dalam Perang Dunia Pertama, yang kita reka sendiri. Senjata kita yang membekal senjata. Kita penghasil senjata terbesar dunia. Dan kita juga mencipta roket. Roket kita yang punya. Tuan-tuan masuk dalam museum Smithsonian di New York, ada sejarah roket. Roket diciptakan umat Islam di Istanbul, namanya Hasan Al-Rahman. Roket ialah ciptaan Islam yang dimodified oleh Amerika dan Rusia kemudiannya. Kenapa Rusia muncul menjadi penguasa langit yang pertama? Sebab menggunakan teknologi Muslim. Bahkan pelancar mereka masih berada di Kazakhstan. Kazakhstan negara Islam. Saya pergi ke Tashkent, rupa-rupanya di antara ahli astronaut ataupun kajian kosmologi di
di Rusia saat masa dulu berupa Tashkent lah negara Islam, Uzbekistan. Kekuatan teknologi Rusia bergantung pada Muslim. Ini ditutup bila dihantar, mereka hantar Yuri Gagarin, bukan Islam. Tetapi yang bekerja untuk roket ialah Islam. Dan kita pencipta Islam, pencipta roket, diakui oleh mereka di Smithsonian Institute mereka. Mereka masih akui bahawa pencipta roket ialah Hassan Rahman, orang Turki. Dan cipta ini berlaku pada tahun 1333. Dan torpedo yang digunakan oleh semua tentera sekarang diciptakan oleh orang ini. Ini penciptanya, namanya Najmuddin Hassan Rahman. Najmuddin Hassan Rahman, pencipta torpedo yang digunakan adalah semua infanteri dunia hari ini, bermula pada Turki, Osmania. Osmania ialah tentera terbesar dunia. Amerika, Rusia tunduk padanya. Tidak hari ini. Hari ini hanya Turki yang kecil dipermainkan oleh Barat. Tuan-tuan, roket yang dilancarkan oleh mereka bermula dengan teknologi Muslim. Dan ini kereta ataupun kapal selam yang pertama ciptaan Muslim. Ini ialah kapal selam yang pertama dipelajari oleh Rusia, kemudian oleh Eropah, kemudian oleh Amerika kemudian. Kita yang mengasaskan. Tetapi kita setakat itu, kita hanya asas, kemudian orang lain yang kembangkan. Dan kita tertinggal sebagai masyarakat yang paling mundur hari ini. Sedangkan ketika Osmaniyah kita pelupur segala teknologi. Tuan-tuan yang semati, kita juga terkenal dengan, walaupun gabungan dengan di pada perang dunia pertama, kita bergabung dengan Osmaniyah, bergabung dengan Jerman. Jerman muncul sebagai teknologi terbesar di Eropah. Dan inilah sebagai gabungan teknologi Osmaniyah dan Jerman. Dan satu lagi kehebatan tentera Osmaniyah. Bila peluru telah habis, mereka menggunakan penampar. Penampar yang digunakan oleh tentera Osmaniyah boleh menyebabkan pingsan atau mati. Dan sekarang ada pertandingan penampar bermula daripada tentera Osmaniyah. Dan latihan terakhir, peluru habis, penampar yang boleh menyebabkan musuh pingsan atau mati. Dan seterusnya tuan. Robot. Siapakah pencipta robot? Umat Islam. Dan ini robot yang pertama yang diciptakan ketika zaman Osmaniyah. Di awal akhir kurun ke-19, kita ada hubungan dengan Jepun. Osmaniyah dan Jepun ada hubungan demokratik. Kita hantar kapal ke Jepun, tapi tenggelam di Jepun. Kemudian Jepun ada hubungan dengan Osmaniyah. Tujuan adalah hubungan antara Osmaniyah dengan Jepun untuk halau British daripada Tanah Melayu. Sebab British ialah negara yang menjajah Tanah Melayu, menjajah Indonesia. Belanda menjajah Jawa dan Sumatera. Pakatan Osmaniyah dengan Jepun ialah untuk menghalau musuh Allah ini. Tetapi sayang, bila Jepun datang, British kata Jepun datang melanggar Melaya. Sebenarnya Jepun datang untuk menghalau British. Tetapi sejarah masih tak tulis sampai sekarang. Sayang, hari ini kita lihat ulama kita, termasuk Hamka, apabila Jepun datang, mereka sebab diputuskan di Mekah, setiap Islam mesti memberi sokongan pada Jepun untuk menghalau musuh Allah, British dan Belanda. Tapi sayang, tentera Melayu kita pegang bendera salib menentang Jepun yang disokong oleh Osmaniyah. Sayang, sejarah kita keliru sampai sekarang. Dan dalam hubungan tersebut, robot dihadiahkan kepada Raja Hirohito oleh Sultan Abdul Hamid. Dan inilah robot yang dihadiahkan kepada Jepun. Dan Jepun telah muncul sebagai pengeluar robot terbesar dunia ini. Hasil ciptaan umat Islam. Ini ciptaan umat Islam, ini dihantar ke Tokyo. Dihantar ke Kobe. Kapal kita berlabuh di Kobe. Dan kita membawa robot hadiah sebagai persahabatan antara Osmaniyah dengan Jepun untuk menghalau musuh Allah daripada bumi Melayu, bumi Islam. Termasuklah Tanah Melayu, termasuklah Makassar, termasuklah untuk menghalau daripada Jawa dan juga daripada Sumatera. Dan dihadiahkan robot ini, dan akhirnya Jepun muncul sebagai pengeluar robot terbesar dunia hari ini. Dia belajar daripada Osmaniyah. Tuan-tuan, yang antara aspek lain ialah tanah wakaf. Osmaniyah membuka ruang untuk wakaf. Dan ilmu sekolah mesti ditaja oleh wakaf.
Pelajar bebas untuk belajar, tidak ada yuran. Dalam sistem wakaf, termasuk di Azhar sekarang, pelajar tidak perlu membayar yuran. Yuran ini diperkenakan Eropah. Mereka menjajah kita, mereka perkenakan yuran. Sedangkan dalam Islam, hak asasi pelajar ialah kerajaan memberi pendidikan percuma sampai peringkat universiti. Dalam konteks yang sama, Osmaniyah membuka konsep wakaf. Di sekitar Mekah, tanah-tanah dibiarkan untuk diwakafkan, kebanyakan dibeli oleh orang Melayu. Dan orang Melayu paling banyak membeli tanah-tanah di sekitar Mekah. Kita dijemput oleh Osmaniyah untuk sampai ke Mekah dan tinggal di Mekah, sebab Mekah, Madinah, bumi kita bersama. Tetapi bila Osmaniyah telah jatuh, kerajaan baru Saudi mengisyaratkan Mekah, Madinah, bumi mereka. Nak datang ke Mekah, Madinah mesti minta izin dengan mereka. Kalau mereka tak bagi, tak boleh pergi. Tetapi ketika Osmaniyah, Mekah, Madinah, bumi kita bersama, ditarbihkan oleh wakil Osmaniyah di Mekah, iaitu disebut sebagai gubernur di Mekah yang dilatih Osmaniyah. Dan ini percuma untuk umat Islam. Mekah, Madinah bukan bumi sesiapa, bumi umat Islam. Kita bebas untuk pergi ke sana. Dan kita lihat sampai hari ini, orang petani banyak membeli tanah-tanah di sekitar Mekah, dan ulama kita banyak wakaf tanah di sekitar Mekah. Selain pada itu, fakulti perubatan yang awal ditubuhkan di Istanbul. Ini fakulti perubatan yang awal. Saya tidak jelas bila tahun yang fakulti perubatan ditubuhkan di Istanbul dan di kawasan Aden dan juga Bursa. Dan inilah di antara para pelajar siswi perubatan yang awal. Dan inilah uji kaji yang menggunakan manusia yang sebenarnya. Ini dilakukan dalam kerajaan Osmaniyah. Selain pada itu, kita lihat makanan sangat bersih. Osmaniyah menitik beratkan kebersihan. Dan untuk naik bas, untuk naik kenderaan, kita mesti beratur. Ada biasiswa untuk belajar, kita panggil zamilah, dibawa ke Eropah menjadi scholarship, menjadi fellowship. Fellowship itu daripada zamilah. Kemudian di Istanbul kita ada pension, dan dibawa ke Eropah pension. Kita ada kebajikan untuk kanak-kanak yang baru lahir dan dibawa ke Eropah, ke England umpamanya, dan dia ada child benefit. Semua sistem ini diambil daripada Istanbul. Tapi mereka tidak pernah isytiharkan. Sistem pentadbiran di England kebanyakan diambil dari Istanbul. Dan kita lihat sistem makanan, kebersihan ialah dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah. Setiap hotel mesti dicek pinggan ataupun tempat masak mereka supaya mencapai tahap kebersihan yang diberikan. Satu lagi perkara yang berlaku di kerajaan Osmaniyah. Di setiap kota besar ada tabung derma. Ini yang masih ada di Istanbul. Tetap pergi di kawasan belakang Istanbul, masih ada lagi tong ini. Di sini ada, boleh kita masuk wang derma. Orang yang perlukan wang boleh masuk dan ambil sekadar yang perlu. Apabila seorang masuk tangan ke dalam tong ini, kita tak tahu sama ada dia menderma atau dia menerima derma. Dan tong ini terbiar di sekitar seluruh kota-kota di Osmaniyah. Tidak ada siapa yang mencuri. Yang ambil sekadar perlu. Dan dia tidak ambil lebih daripada apa yang perlu. Dan tong ini masih ada di Istanbul, tapi tidak ada peranan lagi sekarang. Inilah contoh kenang-kenangan sebelum kejatuhan Osmaniyah, yang diisytiharkan oleh Saudi sebagai kerajaan yang harus dihancurkan, yang dihancurkan. Dan mereka bersama dengan Yahudi dan British menghancurkan Osmaniyah, dan mereka mengambil Mekah dan Madinah hari ini. Tuan-tuan semati, di kedai-kedai runcit mereka, di kedai roti mereka, ada bahagian yang untuk jualan dan ada tempat untuk tabarruk. Ini roti yang disedekahkan pada mereka yang perlu. Setiap kawasan dalam Osmaniyah mesti ada dua bahagian. Satu dijual pada orang ramai, satu untuk sedekah. Dan roti ini boleh ambil sebanyak yang kita perlu. Kalau kita perlu dua, kita ambil dua, tidak ambil lebih. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Tuan-tuan pergi ke kawasan pedalaman di Turki, masih ada budaya ini. Kalau kita hidupkan negara kita, tuan-tuan yang ada kedai runcit, ada yang dijual, sayur yang dijual, sayur yang percuma. Tapi kita tidak dapat kita amalkan sebab budaya kita bukan demikian. Dan ini ialah satu lagi kebajikan diadakan dalam negara umat Islam Osmaniyah. Ini adalah rumah burung yang ditampalkan di setiap rumah di luar rumah. Tujuannya apabila burung ketika musim salji
Mereka tidak dapat tinggal, mereka akan tinggal di sini. Diberikan makanan di situ. Dan inilah satu budaya dengan haiwan dilakukan oleh orang Turki sampai sekarang. Tuan-tuan pergi rumah-rumah lama di Istanbul, bukan rumah baru, masih ada bentuk-bentuk ini. Ini ialah rumah burung yang digunakan untuk tujuan hubungan antara manusia dengan haiwan yang Islam. Dalam hadis yang banyak, bagaimanakah hubungan umat Islam dengan haiwan yang Allah berikan ganjaran yang besar. Masih diamalkan sebahagian oleh masyarakat Turki walaupun Osmaniyah telah hilang. Dan inilah satu budaya yang mereka taburkan gandum di atas puncak gunung ataupun di tepi jalan raya yang remote, supaya ketika musim salji burung masih ada makanan. Dan ketika mereka taburkan 2 tahun lepas gandum di atas gunung di Turki bahagian selatan, tiba-tiba gempa bumi yang menghancurkan Turki ketika mereka sedang menabur gandum. Amalan ini masih diamalkan sampai sekarang. Ini adalah budaya Islam yang masih kekal dalam Osmaniyah. Dan burung-burung masih boleh hidup saat ketika musim salji. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh Osmaniyah, yang dikatakan negara yang zalim oleh Saudi, yang mereka harus hancurkan, jatuhkan kerajaan ini. Dan akhirnya jatuhlah kerajaan Osmaniyah yang dijatuhkan oleh Saudi bersama dengan British dan Yahudi. Dan akhirnya tinggal kenangan. Bulan ini, bulan Mac 2024, lengkaplah 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Kita meratap, kita menangis, kita mengenang sejarah umat Islam, sejarah khalifah umat Islam yang telah berakhir. Tuan-tuan yang semua, kalau tuan pergi ke tempat-tempat di kawasan kampung mereka, inilah bentuk rumah orang Turki. Di depan rumah mereka ada 2 pengetuk di setiap pintu. Sekiranya seorang lelaki datang, mereka ketuk dengan pengetuk yang besar, dan yang lelaki buka pintu. Sekiranya perempuan datang sebagai tetamu, dia ketuk yang kecil, dan yang membuka pintu adalah orang perempuan. Hubungan lelaki perempuan dijaga dengan sangat-sangat ketat dalam kerajaan Osmaniyah. Tidak kemudian hari ini kita lihat apa yang berlaku di sana, sangat mendukacitakan, tidak beza dengan negara barat. Dan satu lagi, sekiranya rumah itu ada orang sakit, mereka akan letakkan bunga ros, sebab di sana bunga ros sangat banyak. Bunga ros diletakkan di pintu menunjukkan ada orang sakit di situ. Bila kita sampai di situ, kita boleh ziarah orang sakit ataupun kita lalu dengan perlahan, sebab di situ ada orang sakit. Inilah budaya yang diamalkan sampai sekarang. Dan tuan-tuan, bila kita bagi salam pada orang Turki, mereka jawab Waalaikumsalam, dan mereka letak tangan mereka di atas dada, menunjukkan saya cinta pada anda sebagaimana anda cinta pada saya, dan kita sama-sama berselawat pada Rasulullah. Itu maksud Waalaikumsalam. Setiap orang Turki, saya pergi Turki, kita bagi salam, mereka Waalaikumsalam. Maksudnya saya cinta anda, dan mari kita selamat sama-sama berselawat pada Rasulullah SAW. Ini budaya yang ditinggalkan oleh Osmaniyah, yang dituduh sebagai negara yang zalim. Tuan-tuan, sekali lagi kita lihat setiap hari Maulud ataupun hari raya, mereka ada pesta besar-besaran. Mereka bergembira dengan pakaian yang cantik, berwarna-warni. Mereka berkumpul ke masjid, mereka mengunjungi tuan-tuan guru, dan mereka juga mengunjungi istana pada hari raya. Dan inilah amalan yang dilakukan oleh Osmaniyah. Dan mereka juga gembira. Mereka bergembira hari raya mereka seperti ini. Dan mereka berkumpul minum kopi yang sangat-sangat sedap. Kopi mereka yang sangat pekat itu dirayakan ketika mereka menyambut hari kebesaran. Dan kopi itu kita boleh dapat rasakan sampai hari ini sebagai peninggalan kerajaan Osmaniyah di Istanbul. Tuan-tuan, satu masa kita lihat kerajaan Islam yang wujud ketika zaman Osmaniyah ialah kerajaan Indonesia. Kerajaan Indonesia kemudian itu telah jatuh Granada, umat Islam dibunuh, dan ini adalah gambar menunjukkan bahawa kerajaan Islam terakhir menyerahkan kuti Granada kepada kerajaan Spanyol, Ferdinand dan Isabel, raja yang sangat zalim, membunuh umat Islam. Apabila mereka naik tahta, mereka mengatakan, wahai umat Islam sekalian, kamu tidak ada tempat untuk hidup di Spanyol. Spanyol ialah untuk orang Kristian, dan orang Islam harus keluar daripada Spanyol serta-merta, ataupun kamu harus mati. Kamu ada 2 pilihan, Kristian ataupun mati. Diberikan pilihan oleh Ferdinand dan Isabel,
dan umat Islam dibunuh 5.6 juta di Sepanyol pada tahun 1498 tak salah saya. Umat Islam, lelaki, perempuan dipasung, dan apabila mereka ditawarkan Kristian dan sekiranya mereka terima Kristian, mereka dibebaskan. Sekiranya mereka tidak menerima Islam, nasib mereka dibakar hidup-hidup. Ini berlaku selama ratusan tahun di Sepanyol, sehingga umat Islam yang majoriti di Sepanyol hari ini habis dikristiankan, ataupun mereka mati dibakar hidup-hidup oleh Ferdinand dan Isabel. Saya dengar ada penyanyi Melayu yang menyanyi Isabella. Isabella inilah yang membunuh umat Islam, dinyanyikan kembali oleh penyanyi-penyanyi yang tidak tahu sejarah. Tuan-tuan yang hormati, gambar menunjukkan bagaimana umat Islam di Sepanyol dibunuh, dan Osmaniyah lah yang menyelamatkan mereka. Dan ini ialah Khairuddin Barbarossa, ulama dan panglima besar yang difilmkan Barat sebagai lanun. Barat distortion kepada sejarah yang sebenarnya. Dan Khairuddin Barbarossa lah yang menyelamatkan umat Islam yang dibunuh di Sepanyol, membawa kembali ke Osmaniyah. Sama ada Muslim ataupun Yahudi ataupun Kristian yang dizalimi, dibawa balik ke Osmaniyah dan diletakkan dari satu kawasan yang tertentu. Orang Yahudi diletakkan Salonika sebagai untuk menyelamatkan mereka daripada dibunuh oleh Raja Ferdinand. Ferdinand membunuh orang Yahudi, dan akhirnya Yahudi Salonika lah yang menjatuhkan Kerajaan Osmaniyah. Tuan-tuan, inilah di antara yang menjatuhkan Osmaniyah, ialah orang yang diselamatkan oleh Osmaniyah. Dan akhirnya Yahudi inilah yang kemudiannya berpura meluk Islam, kemudian menjatuhkan Kerajaan Islam, menjatuhkan Kerajaan Osmaniyah dengan bantuan banyak pihak. Dan akhirnya Yahudi Daumah inilah yang menjatuhkan kerajaan, dan mereka menggantikan Kerajaan Islam dengan Kamal Atatürk. Atatürk ialah seorang Yahudi. Atatürk ialah seorang Yahudi, dan apabila Parlimen Osmaniyah telah lebih ramai ahli parlimen bukan Islam daripada Islam, mereka mengusulkan bahawa negara ini kita punya sama, tidak bukan lagi Islam lagi. Di negara ini orang Kristian, orang Yahudi kita sama hak. Tidak perlu adalah khalifah lagi. Khalifah mesti kita pecah hari ini. Kita mengundi, dan memang ahli parlimen bukan Islam lebih ramai, dan keputusan parlimen khalifah harus dipecat. Asalnya kita tolong mereka. Kita tolong mereka. Mereka ditolong di Slovenia ataupun di Salonika. Antaranya Kamal Atatürk yang kita tolong. Dan mereka lah yang bangkit kemudiannya membentuk parlimen. Mereka merancang supaya ahli parlimen bukan Islam lebih ramai daripada Islam. Dan mereka usulkan bahawa raja mesti dihapuskan dan khalifah berakhir dengan undian. Khalifah berakhir dengan undian, dan sebagai formaliti mufti memecat khalifah, dan berakhirlah kerajaan Islam selama-lamanya sampai hari ini. Kita tidak ada lagi kerajaan khalifah. Kamal Atatürk mula memerintah, menggantikan, dan dia adalah orang Yahudi. Ada mengatakan dia Muslim, ada mengatakan dia masih Yahudi. Dia masih lagi membaca Shema Yisrael, dan ada yang mengatakan dia sudah Islam, ada yang mengatakan dia pura-pura Islam. Tugas adalah hancur Islam di Turki. Maka tugas inilah dilaksanakan dengan sangat sempurna oleh Atatürk. Menghapuskan khalifah, syariat Islam tidak dibenarkan lagi untuk langkakan, Al-Quran tidak boleh baca lagi, tidak boleh bagi pakai tudung lagi oleh wanita, dan segala-gala sendi Islam dirungkaikan oleh Atatürk. Tulisan Jawi, tulisan Arab dihapuskan. Dan ini menjadi model kepada sekularisme yang bakal diperkenalkan kepada negara Islam, termasuk Malaysia kemudian. Kita mengambil model inilah untuk menjadikan sebagai dasar negara kita oleh British apabila mereka melihat di Turki telah berjaya untuk menghapuskan Islam dalam bentuk sekularisme, maka itulah diperkenalkan negara lain. Maka berakhirlah pada bulan Mac 1994 selepas bertahap selama 60 tahun memberikan kemajuan keadilan kepada Eropah. Dan hari ini hanya tinggal Turki yang kecil. Dan apabila jatuhnya Osmaniyah, maka seluruh negara Islam jatuh ke tangan tentera Azad. Daripada Morocco, Algeria, Libya, Mesir, Sudan, semua jatuh serentak. Tidak ada negara umat Islam yang masih merdeka selepas jatuhnya Osmaniyah, termasuk negara kita.
Satu persatu negara umat Islam jatuh, tidak ada satu pun negara umat Islam yang masih merdeka selepas jatuhnya umat Islam. Yang paling parah ialah Palestin. Dan kisah Palestin diratah oleh mereka. Dan sebagaimana kita juga diratah oleh penjajah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Yushik an tada'ak alaikum al-umam min kulli ufuq." Kamu akan dimakan oleh seluruh manusia seluruh dunia. Sebagaimana mereka sedang menghadapi hidangan makanan di atas meja. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah kita sedikit ketika itu ya Rasulullah? Tidak Rasulullah. Walakinnakum kawasan asal. Kamu ramai, tetapi kamu tidak ada sebarang kekuatan. Sebab ketika itu perasaan wahan telah masuk dalam hati kamu. Dan dicabut kegerunan dalam hati musuh kamu. Sebab kamu cintakan dunia dan kamu bencikan kematian, kamu akan diratah oleh seluruh umat dunia. Dan kita benar-benar diratah. Tanah Melayu, Asia Tenggara semua diratah oleh penjajah selepas Osmaniyah telah jatuh, dan tidak ada satu negara Islam yang masih merdeka. Ini nasib Islam selepas kejatuhan Osmaniyah. Dan tuan-tuan, nasib yang paling buruk ialah nasib Palestin. Palestin didekap selepas kejatuhan Osmaniyah dan penderitaan sampai hari ini. Masjid Al-Aqsa kita ditawan, dan muncullah pemuda-pemuda yang ingin pertahankan bumi mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai pengganas, teroris. Dan dalam peperangan terakhir ini, 1000 masjid telah diruntuhkan di Gaza. Daripada 100-1200 masjid yang masih ada. Dan saya jangkakan sekarang sudah hancur seluruhnya masjid kita di Gaza. Dan 150 hospital dihancurkan. Klinik dan juga ambulans dihancurkan di Gaza dalam peperangan terakhir ini, sebab Osmaniyah tidak ada lagi. Dan kematian yang tercatatkan pada 11 Mac lepas ketika awal mereka berpuasa di Palestin, 31,000 yang syahid, 70,000 yang cedera parah. Dan 14 Mac yang lepas telah tambah 31, 184 yang korban. Dan angka korban ini bertambah setiap hari. 1,7 juta umat Islam berkumpul di Rafah, tempat yang disahkan selamat oleh bangsa bersatu. Ketika kita berkumpul di Rafah, mereka bom kita di Rafah. Kita menyambut puasa dalam ketika kita dihujan oleh bom. Ini suasana kita di Rafah, dan mereka bom kita di Rafah. Asalnya mereka kata ini tempat yang selamat, dan mereka bom kita siang dan malam. Kita makan rumput untuk survival. Anak-anak makan rumput untuk survival. Dan ketika inilah kita menyambut puasa. Menteri Israel telah mengadakan pesta persaudaraan sebab umat Islam telah hancur di Gaza. Dan umat Islam kelaparan. Menyambut puasa dalam kelaparan. Dan kita di Malaysia membazir makanan setiap hari 15,000 tan kita bazirkan. Ini ialah average. Dan ingat, mereka dizalimi. Masjid Al-Aqsa sedang dikepung. Dan polis mengatakan tidak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa lagi. Tiba-tiba kita lihat umat Islam masuk ke Masjid Al-Aqsa beramai-ramai malam tadi. Dan Ramadan bermula dalam keadaan kebodoran yang memuncak. Mereka bersahur dan buka puasa, tidak ada elektrisiti. Mereka solat tarawih di dalam runtuhan bangunan. Dan apa yang berlaku ialah, yang hancur, yang dibunuh ialah orang awam. Tentera masih intact. Tentera masih bersedia untuk berjuang. Sudah masuk bulan ke-6, perjuangan diteruskan. Seluruh dunia bergabung untuk menghancurkan Gaza yang kecil, dan mereka masih bertahan sampai 6 bulan. Maksudnya yang kecil menang ke atas yang besar. Dalam konteks ini, Hamas mengisyaratkan mereka telah membunuh 4 komander brigade, 39 komander platoon, 13 komander batalion, 6 lieutenant colonel Israel. Dan Israel telah kehilangan ratusan ribu, belasan ribu tentera mereka dalam perang ini, yang mereka isyaratkan hanya 500 yang korban. Dan untuk menutup kekalahan Israel, mereka bom Rafah. Dan inilah yang sedang berlaku. Umat Islam yang dilarang untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Malam pertama 35,000 umat Islam yang telah solat tarawih. Malam kedua 70,000 yang masuk, dan Israel seolah-olah tidak ada kekuatan lagi. Mereka tidak boleh menghalang, sedangkan mereka telah pagar Masjid Al-Aqsa sebelum ini. Dan kita lihat mereka pagar Masjid Al-Aqsa seolah tidak boleh lagi umat Islam masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi malam pertama 35,000, malam kedua 70,000 umat Islam yang berkumpul di Masjid Al-Aqsa solat tarawih. Dan ini apakah tanda-tanda bahawa mereka telah kekalahan yang hakiki. Mereka tidak dapat mengawal lagi umat Islam yang masuk ke Masjid Al-Aqsa.
Dan ingat, Abu Ubaidah mengatakan, wahai tentera sekalian, bersedialah dengan wuduk masing-masing dan kita bakal solat jemaah di Masjid Aqsa bersama-sama. Apakah maksudnya? Bulan Ramadan ialah bulan pembebasan Masjid Aqsa. Dan ingat, peperangan Badar ialah peperangan bulan Ramadan yang kemenangan kepada pihak yang benar. Dan apakah ini menunjukkan satu permulaan kepada pembebasan Masjid Aqsa? Kita doa dan kita sama-sama tunggu melihat apakah yang akan berlaku. Dan iringlah doa kita kepada mereka. Walaupun mereka disekat di bumi, mereka dihancurkan di bumi, tetapi langit Allah terbuka luas untuk doa seluruh umat Islam. Marilah kita sama-sama berdoa kepada mereka. Mudah-mudahan Allah selamat kita semua. Dan saya telah kelewatan dan saya selahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.